Ini kitab Penawar Hati, muka surat 18. Muka surat 18. Baris yang ke-12 daripada atas. Baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah menceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ni daripada Ibnu Mas'ud, daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis sahih Bukhari Muslim. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bertanya aku, Ibnu Mas'ud kata aku tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah. Saya ngaji ni tulis lam tu bagi atas. Mana kita? Rasulullah ke Rasulullah ke Rasulillah? Oh, ya belaka tu. Jangan ya belaka gitu. Lain tu kan. Rasulullah, Rasulullah, Rasulillah. Dia boleh jadi bahasa Melayu, tak ada isu dah lah kalau jadi bahasa Melayu. Tapi kalau orang ngaji pondok ni dia pakai kaedah juga, kaedah nahwu Arab juga. Kalau akan Rasulullah maf'ulun bih. Kalau oleh fa'il oleh Rasulullah bagi depan. Daripada Rasulillah majrur. An Rasulillah. Qala Rasulullah. Ra'aitu Rasulullah kan? Tu hak bahasa Arab sungguh. Ni kita bukan bahasa Arab ni, kita cakap Melayu dah ni. Pada ni. Ra'aitu Rasulullah. Sahabat kata, aku melihat akan Rasulullah. Tu memang kena baca gitulah sebab dia bahasa Arab. Qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah. Kena bagi depan lah. An Rasulillah, daripada an Rasulillah majrur, dia bagi bawah lah. Itu kalau bahasa Arab. Dah kita ni bukan bahasa Arab, kita kitab Melayu. Tapi kalau kita ngaji pondok tu dia ikut Arab juga lah. Kalau sini kau aku bertanya akan Rasulullah, saya betul bagi atas tu lang. Akan Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah, daripada Rasulillah. Lam Rasulun. Lam tu kan bagi depan, bagi atas, bagi bawah. Kalau fa'il bagi depan, Rasulullah lam tu. Kalau di sini maf'ulun bih. Aku bertanya akan Rasulullah, lam tu bagi atas. Daripada Rasulillah. Tapi dah jadi bahasa Melayu, tak ada timbul isu lah. Kalau kata akan Rasulullah, akan Rasulillah, dia ni tak reti nahwu. Nahwu apa ni, bukan bahasa Arab. Ni kita Melayu tak jawi kan. Tapi nak cerita ni kalau tunggu pondok dijaga juga walaupun bukan kita Arab pun. Atau saya ngaji tanda. Bertanya aku Ibnu Mas'ud akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Ibnu Mas'ud ni? Apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tanya, apakah dosa yang paling besar? Bersabda ia Rasulullah lah pula. Sebab fa'il tu. Bersabda ia Rasulullah. Orang ngaji ni kadang dia mak tengok akan Rasulillah. Bersabda ia Rasulullah. Dia ni ikut dang berbaris lam tu. Tapi saya sebut tadilah, kita dah cakap Melayu ni jadi Melayu lah, tak ada apa-apa tu. Bersabda ia, mana menjawab ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana dosa yang paling besar?
bahawa engkau jadikan bagi Allah akang yang menyengutui akan syarik, dan ini padahal ia Allah jua menjadikan akan dikau. Allah yang menjadikan dikau. Tiba-tiba engkau jadikan bagi Allah yang menyengutui. Ada syarik pula dah, ada sekutu. Sekutu ni pada zat ke, sekutu pada sifat ke, sekutu pada af'al ke. Inilah dosa yang paling besar. Sekutu pada zat ni orang kafir terang-terang dia sembah berhala. Kalau sekutu pada perbuatan, orang Islam sembahyang Allah Ta'ala juga, tak sembah berhala. Tetapi perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah. Walaha Allah juga yang menjadikan dikau. Kita ni Allah yang jadikan, bukan kita je Allah jadikan. Perbuatan kita Allah yang jadikan juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu. Tengok, Allah menjadikan kamu macam ni. Dan Allah menjadikan sekalian perbuatan kamu. Hak ada di kamu tu, terlintas di hati pun Allah jadikan. Berkelip mata Allah jadikan. Bergerak nadi Allah jadikan. Maknanya pilihan kita Allah jadikan, usaha kita Allah jadikan. Makhluk tak bekas sama sekali. Ini akidah mengesakan Allah. Ada ni. Walaupun kita wajib berpegang, kita wajib isbatkan di akidah, letak di akidah, kejak di akidah, hamba kita ada pilihan, ada perbuatan. Tapi Allah juga yang menjadikan segala-galanya. Pilihan kita Allah yang jadikan, perbuatan kita Allah yang jadikan. Hak banyak sekarang ni berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Pilihan perbuatan mutlak hak kita. Allah hanya mengetahui. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan apa yang kita kehendak, baik ataupun jahat. Ini menjadikan Allah sebagai ada yang menyengutu pada perbuatan. Inilah sebesar-besar dosa. Sekarang ni dia ada isu sekarang kalau kita main FB, inilah pok-pok mengaku makrifat tapi bukan makrifat, tu hak sesat. Tu hak batil, hak palsu. Dia mengaku dia makrifat tapi palsu. Golongan ada satu grup ni dia nak membenteraskan hak batil ni. Dia nak membenteraskan hak batil. Baguslah tugas dia. Kena dibawa kebatilan lain pula. Dia kata mari mana kebatilan hak mengaku makrifat ni. Tapi bukan makrifat sebenar. Ni hak ni buruk nama makrifat ni hak palsu, hak batil. Dia kata mari mana ni hak makrifat hak batil. Mari daripada mereka berfahaman Allah jua yang melakukan, makhluk tak bekas sama sekali. Hak ni puca ni. Jadi bagi dia Allah jua yang bekas, makhluk tak bekas. Salah bagi dia. Mana apa? Makhluk bekas juga. Dia batil lebih berat lagi ya. Hak dia nak bentera hak batil tu batil sungguhlah, palsu sungguhlah, mengarut sungguhlah. Tiba-tiba ada yang nak membenterah ni, dia pun batil. Memanglah segala-galanya yang berlaku perbuatan Allah. Itu asas tauhid rububiyah. Allah jua yang mencipta, Allah jua yang melakukan, Allah jua yang menjadikan, Allah jua. Yelah Allah jua yang melakukan ni, buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, buat manusia, matikan manusia. Allah jua lah situnya. Tapi sekarang ni dak Allah dah lah, dak jua lah kalau gitu kau. Atau menyengutui lah kau panggil. Golongan ni hak banyak duduk hentam sifat-sifat 20 golongan ni. Dia menyandarkan pula puak batil hak makrifat ni sifat 20. Dia kata bukan sifat 20. Orang ni bukan orang sifat 20, orang yang reka sendiri. Nak berterah hak batil ni dia kata sifat 20. Kena dia pun batil berat lagi ni, menyekutukan Allah pada perbuatan.
Dia nak tolak hakiki tu. Hak Tuhan belaka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Taala menjadikan kamu, Allah Taala menjadikan perbuatan kamu. Qul kullu minillah. Kata al ya Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai. Allah ilah, Allah Rabb, Allah Tuhan. Siapa Allah? Sebagai ilah, sebagai Rabb. Khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Tiada sekutu pada perbuatan. Ini orang yang menjadikan bagi Allah akan yang menyengutui. Jadi Allah perlu kepada makhluk juga yang memperjalankan hak atas muka bumi ni. Ada ni. Ni manusia bergerak diam ni, mana manusia yang menggerak diamkan. Jadi Allah perlu pada makhluk juga untuk memperjalankan makhluk ni. Tak, semuanya Allah. Atau pegangan kita. Pegangan. Tapi kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan pun tetap keesaan Allah pada perbuatan. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada zat, tidak ada sekutu bagi Allah pada sifat, tidak ada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Kita duk cakap saya buat tu cakap asbab, tak ada salah. Otu saya, janji jangan sombong je. Sombong tu salah lain pula tu. Kena jaga tu. Ni golongan yang dijadikan sebagai ikutan ni. Dia nak menterah kebatilan, puak yang menafikan syariat, kena dia menafikan hak pegangan yang sebenar. Punca mari mana? Punca mari daripada fahaman Allah jua yang melakukan, makhluk tak bekas sama sekali. Dah itulah pegangan kitanya. Allah jua yang melakukan. Tiada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Makhluk tak bekas sama sekali. Ini hak dosa yang paling besar sekali, bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan yang menyengutui. Dan daripada hak Allah jua yang menjadikan di kau. Kita faham menyengutui ni hanya sembah berhala. Itu menyengutui pada zat. Itu jelas nyata tu orang kafir. Hak ni orang Islam. Tapi akidah yang syirik. Menyengutukan Allah pada perbuatan. Itu dosa yang paling besar sekali. Bersembah aku, bertanya aku Ibn Mas'ud ni, bahawasanya demikian jadikan bagi Allah ni akan mengutui. Sesungguhnya dosa yang sangat besar. Kata Ibn Mas'ud, ya sungguhlah, tu dosa sangat besar tu, jadikan sekutu bagi Allah. Bersembah aku, kemudian apa? Tu hak paling besar sangat dah. Tu syirik. Jadi seolah-olahnya Ibn Mas'ud ni nak tanya hak lain barangkali. Bila Nabi jawab, dosa yang paling besarnya engkau jadikan bagi Allah yang menyengutui. Ibn Mas'ud kata bahawasanya demikian itu sesungguhnya dosa yang sangat besar. Tu besar sungguhlah tu. Ibn Mas'ud tanya pula, kemudian apa? Lepas daripada menyengutukan Allah, bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan anak serta engkau. Ni bunuh anak yang telah ditiupkan roh. Bunuh anak yang telah ditiupkan roh. Bunuh anak yang telah ditiupkan roh, bunuh orang hidup lah. Bunuh orang hidup. Hidup lah tu kan. Sudah ditiupkan roh, hidup, gugurkan. Ni. Sebab apa bunuh ni? Kerana takut engkau bawa makan ia serta engkau. Takut tak cukup makan lah. Anak tu keluar, ambil hak dia. Walau rezeki masing-masing. Anak tak ambil rezeki mak ayah. Dah ambil wang dia makan mak ayah. Zahir duduk tangan mak ayah. Tuhan tetap dah itu rezeki dia. Ada ni. Tak ada rezeki dak tukar. Ini hak kata
Tuhan kata wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut apa-apa. Tu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, kerana takut akan apa-apa. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Anak kamu, kami yang rezeki. Kamu pun kami yang rezeki, Tuhan kata. Mana? Hak tamu beranak ramah tu kan apa? Kenapa? Kerana dia takut ikut makan. Dia ikut makan. Hak tu dia bukan bunuh anak, dia merancang daripada awal. Hak merancang daripada awal ni pandangan muktamadnya makruh. Pandangan hukum haram. Pandangan muktamad hukum makruh. Tetapi ulama-ulama kita dulu merancang keluarga, ulama ambil hukum haram. Walaupun pandangan muktamad makruh, tapi ulama disusuk, dia tak kemuka ke pandangan makruh, dikemukakan pandangan haram. Sebab apa? Sebab masa tu orang kafir, penjajah di keping ni untuk mengurangkan umat Islam. Jadi bila orang kafir keping nak merancang keluarga ni, jadi ulama kira maslahat umum. Walaupun sebenarnya merancang keluarga hukumnya makruh bukan haram. Haram pandangan dhaif. Tapi ulama nak tengok pada maslahat ni, sebab orang kafir tujuan nak mengurangkan umat Islam, ulama tidak fatwakan pandangan muktamad hak kata makruh. Ulama kemukakan fatwa pandangan dhaif, haram merancang keluarga. Ingat dah dulu-dulu. Ya? Bukan tuduh sebut merancang keluarga tu haram. Oh, sekarang ni tahu dah makruh waktu merancang. Anak seorang, dua orang, tiga orang. Seorang, dua orang, tiga orang. Lepas tu anak pula apabila umur pendek kot, tak ada dah, barulah Allah, kalau anak ramah, barulah. Bila tua kayak gini, Allah, anak tak ramah, jauh pula. Kalau ramah, kalau ramah, kalu dah. Oh, masa beranak tambah. Masa nak kemudian, nak pula. Itu bukan bunuh anak tu merancang, tu lain. Tapi merancang keluarga memang hukumnya makruh, bukan haram. Tapi ulama nak jaga maslahat, sebab puak-puak kafir penjajah ni dia bawa kempen merancang keluarga untuk mengurangkan umat Islam. Maka ulama pun kemukakan haram. Betul dulu tak merancang keluarga sebab haram. Haram tu pandangan dhaif tu. Tapi kenapa ulama kemuka dhaif? Untuk maslahat. Ada ni. Kemudian atas faktor purbatang, doktor nasihat kerana mudarat, terpaksa kena gugurkan, itu bab lain pula. Itu cerita bab lain tu. Cerita bab lain. Ni. Jadi kemudian daripada syirik menyekutukan Allah, bunuh anak engkau kerana takut bahawa makan ia serta engkau. Bersembah aku. Kata Ibnu Mas'ud tanya Nabi pula. Kemudian apa? Bersabda Nabi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau berzina. Yang tiga berzina. Ini tepat nak ada. Berzina akan perempuan yang hampir dengan rumah engkau. Berzina dengan perempuan yang hampir dengan rumah engkau. Hak jauh-jauh dak apa gitu. Hak hampir dengan rumah engkau ni lah hak lagi berat. Gitu. Dah berzina dengan hampir rumah dia kok, habis putus segala-galanya. Bandar ni habis putus segala-gala. Lepas tu sebut berzina orang yang hampir dengan rumah engkau. Bila cerita berzina, itu dosa yang amat besar. Setengah hadis kata berzina dengan perempuan sekampung. Berzina dengan perempuan sekampung. Berzina dengan anak ibu. Kenapa dia berzina dengan anak tiri? Ni hak besar belaka ni. Tak ada ni. Berzina dengan anak ibu. Dia bersama dengan ibu berkahwin. Dia berzina pula dengan anak ibu tu, anak tiri tu pula. Ni hak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hak Tuhan laknat ni orang yang liwat. Itu hak Tuhan laknat. Orang tadilah yang berzina dengan perempuan sekampung, itu setengah-setengah orang yang lain lah. Hak ni berzina akan perempuan yang orang yang hampir dengan rumah engkau. Maknanya hak ni hak lebih lagi. Tapi berzina tu semata-mata memanglah duduk ranking nombor 3. Dan sebesar yang pertama bunuh orang, syirik. Dan sebesar yang kedua bunuh orang. Dan sebesar yang ketiga adalah berzina. Dan lebih besar daripada berzina adalah liwat. Liwat tu hak lebih besar lagi. Liwat ni ada setengah-setengah pandang mengatakan rejam dengan batu dia tempat tinggi, dia balasan dia berat lagi hak liwat ni. Tapi sebut berzina termasuk liwat. Dia gitu. Sebut berzina termasuk liwat lah. Ada kata bila liwat ni mandi wajib tak terangkat hadah. Tak terangkat hadah besar. Tapi kalau tidak bertaubat dengan Allah, bangkit di akhir dalam keadaan berhadah besar, tak terangkat hadah. Tiap atas dunianya terangkat hadah. Kalau terangkat hadah tak sah semayang dianya. Ada ni. Ni digi kepada orang yang menyerupai tu. Perempuan menyerupai lelaki diajar, perempuan menyerupai lelaki, lelaki menyerupai perempuan. Dia kata mandi wajib itu, atau hak bapuk-bapuk tu nah. Mandi wajib tidak terangkat hadah. Bukan hak bapuk tu, hak mandi wajib tak terangkat hadah orang liwat. Tak terangkat hadah, terangkat hadah. Tapi kalau tidak bertaubat, bangkit daripada masyarakat kerana berhadah besar, seolah-olah tak terangkat. Kalau tak terangkat hadah sungguh nak mayang mana dia? Orang liwat Tapi dia kata bapuk ni, pondang ni, mandi wajib tak terangkat hadah, dia kata. Bukan hak tu. Hak tu dia menyerupai perempuan, tu dosa besar lain. Liwat dosa besar lain. Ada ni. Ni nak timbul-timbul isu tu lah. Tapi baru kurang akan kena cermat lah, jangan ada lebih kurang gitu. Jadi dosa besar yang pertama syirik, dosa besar yang kedua membunuh, dan sebesar yang ketiga adalah berzina. Yang kita fokus sini adalah berzina, iaitu mari daripada maksiat farash. Sebab kita bicara berkaitan dengan bab yang kelima pada menyatakan farash. Wallahu a'lam. Fasal yang keenam dan fasal yang ketujuh pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Wallahu a'lam. Tadi wallahu alam dah, hak dalam kitab. Dah tengok dah kitab, ada dah wallahu alam. Baca dulu hak tu. Ada dalam kitab Jawi tu ada buat tu kan wallahu alam, baca ni. Ni bukan wallahu alam dulu, ni wallahu alam kitab. Barulah baca fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 ni elang hak minggu depan pula. Pada menyatakan dua tangan dan dua kaki, yang barulah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.